Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita sambung bab ketaksamaan kita. Okey, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Itu cikgu dah terangkan berkaitan dengan ketaksamaan linear, macam mana kita nak menentukan tanda lebih besar dan juga lebih kecil kepada nombor. Tak kira nombor tu nombor bulat, nombor negatif, nombor perpuluhan, nombor perpuluhan, nombor pecahan dan sebagainya. Dan juga cikgu dah terangkan kepada kamu bagaimana kita nak menandakan nombor-nombor tu dalam, ataupun kita nak letakkan nombor-nombor tersebut di atas garis nombor. Cikgu dah terangkan. Kemudian hari ini kita nak sambung kepada ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Bila dikatakan ketaksamaan linear, kita ingat balik yang kamu dah belajar dalam persamaan linear. Kita gantikan tanda sama dengan tu dengan tanda ketaksamaan, seperti lebih besar, lebih kecil dan juga lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan juga sama dengan. Kita ganti saja tanda sama dengan tu dengan ketaksamaan linear. Pemboleh ubah pula ialah unknown yang kita tidak diketahui, terdiri daripada bukan nombor, terdiri daripada huruf. Biasanya kita tandakan pemboleh ubah dengan dengan huruf A sampai Z. A sampai Z, tak kiralah A apa, B apa, C apa, D apa, sampai Z kita boleh guna sebagai pemboleh ubah yang tidak diketahui berapa nilai dia, kecuali kita buat pengiraan ataupun penyelesaian. Okey, setakat tu ada soalan apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu nak teruskan. Okey, bagaimana anda membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan sebaliknya? Okey, ini berdasarkan kepada situasi kita yang berlaku tiap-tiap hari. Contoh di sini yang diberi tahu dalam buku teks ni. Okey, contohnya, bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Okey, ada seorang pembuat gasing di Kelantan, nama dia Pak Samad. Okey, Pak Samad. Apa ni? Pak Samad, pembuat gasing, dia boleh buat gasing, contohnya gasing uri ni. Gasing uri adalah satu daripada gasing yang menjadi tradisional, menjadi satu alat tradisional di negeri Kelantan, gasing yang dibuat daripada kayu tu. Okay. Pak Samad adalah seorang buat gasing uri di Kelantan. Masa ialah digunakan dalam tanda T hari. Okey, masa dia T hari. Yang diambil oleh Pak Samad untuk masa T hari. Okey. Apa dia tu? Okay, masa digunakan dia punya unknown dia ataupun pemboleh ubah dia. T yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Maksud dia menggunakan masa yang tertentu untuk membuat gasing, okey, kurang daripada 42 hari. Okey, apa maksud tu? Apa maksud? Masa ataupun masa T, digunakan T lah, pemboleh ubah untuk masa T. Masa ataupun T, okey, ataupun hari, boleh guna sebagai hari, yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing kurang daripada 42 hari. Apa maksud? Apa yang dimaksudkan dengan masa? Masa yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing kurang daripada 42 hari. Maksud dia, gasing yang hendak dibuat oleh Pak Samad
memerlukan masa selama 42 hari. Faham tak? Siapa yang tak faham tu dia punya ayat tu. Pak Samad adalah seorang pembuat gasing yuri di Kelantan. Masa ataupun kita letakkan masa tu T ataupun hari, masa ataupun hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing yuri kurang daripada 42 hari. Okey, gasing yuri ni dia agak unik, dia perlu makan masa yang agak lama. Okey, nak buat tu, dia memerlukan, Pak Samad memerlukan masa kurang, nak siapkan tu mesti kurang daripada 42 hari. Macam mana kita nak buat dalam bentuk, nak tulis dalam bentuk ketaksamaan? Siapa boleh bagi tahu di sini? Pak Samad. Pak Samad nak buat gasing tu, dia dalam kenyataan ni Pak Samad perlukan 42 hari ataupun kurang daripada 42 hari. Macam mana kita nak tulis? Bagaimana kita nak tulis? Okey. Cara kita nak tulis, okey. Okey, dia bagi tahu tu. Okey, cara kita nak tulis. Okey. Cara kita nak tulis, dia tidak ada sama dengan. Dia tak ada sama dengan. Okey. Tengok. Pak Samad. Okey, Pak Samad. Okey, Pak Samad. Ubah satu lagi skrin. Okey. Ubah satu lagi skrin. Okey. 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 Pak Samad perlukan masa 42 hari untuk kurang daripada masa dia kurang daripada 42 hari untuk membina gasing yuri, gasing yang unik tu, yang menjadi tradisional, susah nak buat tu gasing tu, no? Okey, jadi Pak Samad, okey, Pak Samad, okey, Allah terbalik dah. Pak Samad Okey, Pak Samad perlukan masa. Masa ni dia bagi dalam unit T. Dia bagi unknown, ni nama dia unknown ataupun pemboleh ubah. Ni nama dia ialah pemboleh ubah. Nama dia ialah pemboleh ubah. Okey, Mukris. Perasan tak? T tu ialah pemboleh ubah. Okey. Adam. Oh, Adam. Ya. Dia perasan tak? T tu ialah pemboleh ubah. Faham tak maksud T tu? T tu ialah pemboleh Ubah. pemboleh ubah. Nama dia ialah nama dia pemboleh ubah. T tu maksud dia apa? T tu menunjukkan apa? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk apa? Pemboleh ubah untuk apa? Untuk masa. T tu pemboleh ubah untuk masa. Jadi T tu ialah masa. Okey. Jadi bila dikatakan T ni, T ialah nama T pemboleh ubah. Rujuk kepada apa? Rujuk kepada masa. Rujuk kepada masa. Okey. Kemudian, okey, bila kita dah
Rujuk kepada masa, dalam tu dia bagi tahu dia kurang daripada 42 hari. Okey, T, kita ada T, kan? T kan? T, dia kurang daripada 42 hari. Kalau kurang, dia habaq kurang daripada 42 hari. Kita tanda macam ni dah. Tanda dia lebih menumpu ni, kan? Menumpu ni dia lebih kecil ni. T kurang. Kurang maksud dia jadi macam ni. 42 hari. Ni tanda dah. Ni yang dimaksudkan dengan ketaksamaan bagi situasi yang berlaku kepada Pak Samad. Okey, Pak Samad pembuat gasing. Okey, dia buat gasing. Tiap-tiap hari dia buat gasing. Okey. Kemudian dia memerlukan masa kurang daripada 42 hari untuk membina satu gasing yang besar dan juga cantik dan juga tradisional. Dia perlukan masa kurang daripada 42 hari. Jadi diberi di sini bahawa masa yang diambil untuk Pak Samad siapkan gasing itu 42 hari. Kurang daripada 42 hari. Jadi pemboleh ubah yang diberikan di sini ialah T. T ini merujuk kepada masa. Jadi T kita boleh buat kurang daripada 42 hari. Kita tahulah daripada kenyataan di sini T lebih kecil daripada 42 hari, maksud dia menyatakan bahawa Pak Samad boleh membina gasing itu kurang daripada 42 hari. Okey, boleh faham soalan tu? Okey, kita teruskan yang kedua. Okey, kita teruskan yang kedua. Soalan yang seterusnya. Okey, baca dalam buku tu, cuba baca tiap. Dalam buku tu. Okey, kemudian buku teks, cuba baca tiap. Dalam satu yang ke B ni, dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L cm ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Bila dikatakan sekurang-kurangnya, okey, apa maksud sekurang-kurangnya? Apa maksud sekurang-kurangnya? Paling. Paling pendek ikan yang dia tangkap tu ialah 32 cm. Sekurang-kurang. Tengok perkataan dia kata tadi dalam kes Pak Samad tadi dia kata kurang. Dalam kes ni pula pertandingan mancing ni dia kata sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya 32 cm termasuk 32 cm, 32 cm besar lah ikan. Besar juga lah 32. Besar. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? L tu merupakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk apa? Untuk panjang ikan. Untuk panjang ikan. Jadi macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak tulis? Ini untuk A ni, Pak Samad ni. Pak Samad ni A. Okay, sekarang B pula. B. B dia gunakan pemboleh ubah L. L untuk apa? L untuk apa? L untuk panjang ikan. Okey, dia kata sekurang-kurangnya. Okey, dia kata sekurang-kurangnya. Dalam pertandingan mancing, peserta dapat menangi hadiah jika panjang ikan yang ditangkapnya sekurang-kurangnya 32 cm. Okay, macam mana kita nak buat? Nak buat tanda lebih besar ke, tanda lebih kecil ke, perlukan tanda macam mana? Macam mana? Macam mana kita nak buat? L tu sekurang-kurangnya ikan yang ditangkap. Kalau ikan tu kurang daripada 32, kalau ikan tu kurang daripada 32, kalau ikan tu kurang daripada 32, jadi tak menang lah. Dia tak menang. Kalau ikan tu lebih daripada panjangnya lebih daripada 32 cm, barulah dia dapat menang. Jadi kita nak tulis macam mana ketaksamaan? Dalam pertandingan duk mengai, siapa yang dapat ikan besar daripada 32 ataupun 32 cm tu, sekurang-kurangnya 32. Siapa yang dapat sekurang-kurangnya 32, dia boleh memenangi hadiah. Macam mana kita nak buat tanda? Tanda dia macam mana? Nak buat lebih besar ke lebih kecil?
Kalau dia kata sekurang-kurangnya maksud dia 32 tu paling minima. Kedua-dua tu paling minima. Dia mesti lebih besar lah daripada 32. Dia mesti lebih besar daripada 32. Lebih besar daripada 32. Tetapi dia kata sekurang-kurangnya 32 cm pun termasuk. Jadi bila termasuk, kita buat tanda macam ni. Ni nampak tak tanda ni? Bila termasuk, nampak tak tanda tu? Ada beza sikit dengan yang di atas. Di atas tak ada tanda. Maksud dia T lebih kurang daripada 42. Maksud dia 41 hari, 40 hari, 42 dia tak termasuk. 42 tak termasuk. Tetapi di sini L lebih besar daripada 32. Maksud dia 32 termasuk. 32 termasuk, 33, 34, 35, 36, 37. Nampak tak? Kalau kita nak buat macam ni kan, nak faham lagi. Okey, T lebih kecil daripada 42 hak tadi ni, 4 sama ni. Nilai dia T ni ada apa? T ni ada apa? T nilai dia apa? Kurang daripada 42 mestilah 40, 41, 40, 39 dan seterusnya lah. Nampak tak? Kalau L ni pula, L lebih besar dan sama dengan 32. 32 termasuk 32, 33, 34 sampai habis lah. Okey. Macam tu. 32, 33, 34. Nampak tak? Atas tu beza lah. Atas T tak termasuk. Bawah tu L. Kalau ada tanda sama dengan di bawah tu, 32 tu termasuk. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Adam? Ya. Boleh faham tak? Ya. Macam cikgu buat. T lebih kecil daripada 42, I lebih besar sama dengan 32. Apa maksud dia? Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita teruskan. Kita tengok dalam buku teks tu, tengok. Okey, yang C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Jisim kek, dia punya pemboleh ubah untuk jisim kek ni X kilogram yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey. Puan Chen lah, membuat sebiji kek yang berat dia 32. Okey. Berat dia 32 lah. Berat dia 2 kilogram. Okey, sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Tidak lebih daripada 2 kilogram. Maksudnya 2 kilogram lah, tidak lebih. Tidak lebih daripada 2 kilogram. Maksud dia 2 kilogram lah paling maksimum. Jisim kek X kilogram yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jiran dia. Okey. Okey, macam mana nak buat? Cerita dia macam ni. Okey, cerita dia macam ni. Okey, tengoklah. Lebih terang. Okey, cerita dia. Okey, Puan Chen, cikgu cerita sikit. Soalan C lah, soalan C, buku teks tu, C, kamu rujuk C lah, C. Okey, Puan Chen dia buat satu kek. Okey, Puan Chen dia buat satu kek, ada kek tu. Dia buat satu kek. Ni kek Okey, kek ni lepas tu dia nak bagi kepada 10 orang jiran. Jiran sebelah dia nak bagi kepada 10 orang jiran di sebelah rumah dia. Okey, berat kek ni tidak lebih daripada 2 kilogram. Tidak lebih daripada 2 kilogram. Maksud dia kalau tak lebih daripada 2 kilogram, maksud dia kek tu kuranglah 2 kilogram ke bawah lah. Okey, 2 kilogram ke bawah. Okey, faham tak dia nak tanya atau apa dia? Faham tak? Dia nak tanya atau apa dia? Dia nak tanya atau apa dia? Faham tak? Okey. Okey, lepas tu
Dia kata puan Cheng membuat sebilah kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Jisim kek X kilogram. Okey, jisim kek. Jisim kek ni, okey, jisim apa ataupun berat lah nah. Berat kek ni, berat kek tidak lebih daripada berat kek ni, jisim ni dinamakan sebagai X. Dia punya pemboleh ubah dia ialah X. Pemboleh ubah dia ialah X. Pemboleh ubah dia ialah X. Okey. X. Okey. Lepas tu dia berat dia 2. Okey, berat dia 2. Diberi kepada 10 orang jiran. Jadi kek tu kita kena pecah sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 kek tu kena pecah. Potong-potong sama banyak. Jadi setiap orang jiran tu akan dapat berapa? Itu yang dia tanya. Okey, dia tanya dalam soalan tu dia kata okey. Jisim kek dalam X kilogram yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Cheng memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata. Sama rata maksud dia samalah. Kita sama. Dia timbang apa semua elok pun potong elok. Jadi kita boleh tulis sebagai X berat dia. Dia setiap orang jiran okey mesti lebih kecil lah. Sebab dia kata seberat dia tidak lebih daripada 2. Jadi X lebih kecil lah daripada 2. Okey. Kemudian 2 ni kita bahagi kepada 10 orang. Nampak tak? Kita bagi 10 orang. Dan dia juga sama dengan ni. Tidak lebih daripada 2 maksud dia tidak lebih. Tidak lebih daripada 2, dia kena ada juga tanda di bawah ni. Nampak tak? Ada tanda di bawah ni. Okey, jadi 2/10. X lebih kecil dan sama dengan 2/10. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai X lebih kecil dan sama dengan 2 kali 1, 2 kali 5. 1/5. Macam tu. Ini contoh jawapan bagaimana kita nak menyelesaikan ketaksamaan bagi situasi Puan Chen ni. Puan Chen ada satu kek. Okey, Puan Chen ada satu kek. Kek ni dipotong sebanyak 10. Untuk dibagi sama rata, dia potong tu nak bagi kepada jiran-jiran dia 10 orang. Kek ni dia bagi tahu bahawa kek ni tidak lebih daripada 2 kilogram. Kalau tidak lebih maksudnya dia termasuklah 2 kilogram tu termasuk. Jadi bila termasuk kena ada tanda ni. Dia tidak lebih maksud dia kurang daripada 2. Okey, dibagi dengan 10 orang jiran dia. Inilah hasil dia ketaksamaan yang kita dapat daripada situasi Puan Cheng. Okey, boleh faham? Dan boleh tak? Yang C. C boleh faham tak? Mukris. Mukris? Ya. Boleh faham tak cikgu abang? Okey, kita teruskan kalau boleh kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan yang D. Okey, tengok D semua lah, tengok D. Okey. Tengok D dalam buku teks tu, okey. Encik Mohan ialah seorang ahli perniagaan. Encik Mohan ni seorang businessman. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan diperolehinya kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P, okey, pemboleh ubah bagi keuntungan dinamakan sebagai P dalam ringgit Malaysia yang perlu diperolehi Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi 240. Okey. 3% daripada keuntungan. Cikgu ulang balik lah. Encik Mohan ialah seorang businessman, ahli perniagaan. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperolehinya. 3% daripada keuntungan.
Okey, 3% daripada keuntungan. Okey, kamu kena faham tu. 3% daripada keuntungan, apa maksud dia? Okey, Encik Mohan. Soalan D lah. Encik Mohan, dia nak derma. Derma, bila dia nak derma, bila dia nak derma, dia nak derma 3% daripada keuntungan hasil perniagaan dia. Ingat, faham tu? Faham baik-baik? Dia nak derma hanya 3% daripada keuntungan dia. Okey, kena faham di situ. Keuntungan, 3% daripada keuntungan. Jadi, derma 3% daripada untung bisnes dia lah. Kalau bisnes dia hari tu dia jual 1,000, kalau hari tu dia jual 1,000, maksud dia 3% dapat dah. 3% banyak mana? 3% daripada 1,000. 3% daripada 1,000. Okey, dapatlah 300 ringgit. Dia 300 ringgit. Kalau 10 baru 100. Kalau 3 jadi berapa persen? 30 ringgit saja daripada 1,000. Katakan hari tu dia untung 1,000. Jadi 3% sebanyak 30 ringgit. Okey, baik. Okey, 3% dia nak derma cuma 3%. Kamu kena ingat 3% peratus ni lah. 3% ni maksudnya 3% daripada keuntungan dia. P ni nama dia ialah keuntungan. Pemboleh ubah daripada keuntungan. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu dia punya soalan dia kata dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperolehnya kepada tuan amal setiap bulan. Keuntungan dalam RM yang perlu diperoleh Encik Mas setiap bulan jika dermanya melebihi 240 sebulan. Okey. Melebihi derma dia target setiap bulan derma dia mesti lebih daripada RM240. Okey, derma dia mesti lebih daripada RM240. Okey, derma. Ni derma dia ni lah. Derma ni. Nampak tak? Ni derma dia. Nampak tak derma dia? Derma dia mesti lebih daripada 240. Jadi 3% kalikan dengan P duduk dekat. Ni duduk dekat ni maksud dia. P duduk dekat maksud dia darab lah. Jadi kita dapat lah dia punya. Ni yang dinamakan sebagai ketaksamaan. Okey. Dia faham tak? Soalan D. Chris, Adam. Boleh. Nampak tak? Dia punya derma tu, Cik Mohan tu dia nak derma 3% daripada keuntungan dia. Okey, 3% daripada keuntungan dia 3% lah. 3% kali P. P itu ialah pendapatan dia. P itu ialah pendapatan dia. 3% daripada pendapatan dia. Kalau pendapatan dia 1,000, jadi 3% itu 30 lah. 30 ringgit. Nah? Okey. Lepas tu dia kata derma dia mesti melebihi 240. Dia abang dalam soalan tu. Derma dia lebih daripada 240. Jadi keuntungan dia mesti lebih lah. Okey, lepas tu dia kata macam mana kita nak tulis ketaksamaan daripada situasi tersebut. Ini cara dia. Derma dia lebih daripada 240. Derma dia banyak mana? Tu dia 3% kali P. 3% kali P. Ganti derma ni dengan ketaksamaan. Dengan apa? Dia punya orang panggil sebagai pemboleh ubah dia. Okey, untuk apa? Pendapatan dan juga dia punya peratus daripada keuntungan dia. Keuntungan dia 3% daripada keuntungan dia. Kalau keuntungan dia P ni, keuntungan dia P ni 1,000 dapat 30. P ni keuntungan lah. Pendapatan dia mesti lebih daripada P. Sebab untung dia dah ada tolak dah semua dengan kos-kos apa semua. Jadi untung dia P tu 3% daripada P kita dapat. Itulah hasil derma Encik Mohan. Baik. Ada soalan nak tanya tentang
4 contoh yang diberi dalam buku teks. Okey, ada soalan ya? Okey. Kita teruskan dengan contoh yang ke-6. Cikgu nak tunjuk contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Tengok balik. Okey, contoh yang ke-6. Okey. Cuba buat, cikgu bagi masa lebih kurang 3 minit. Cuba buat tak contoh yang ke-6. Adam dengan Muklis cuba buat. Contoh ke-6, tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberikan. Okay. A, H lebih besar dan sama dengan 110 dengan keadaan H adalah tinggi penumpang dan CM yang dibenarkan menaiki roller coaster. Okey, macam mana kita nak tulis ayat? Nak tulis ayat. Di sini dia terbalik. Tadi dia bagi ayat. Dia bagi ayat. Kamu kira. Yang ni dia buat ketaksamaan, kamu buat ayat. Terbalik. Dia terbalik. Okey, cuba buat. 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat, jangan tengok dia punya penyelesaian tu, cuba buat tutup dia penyelesaian tu. Okay, cuba buat. A, H lebih besar dan sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam sentimeter yang dibenarkan menaiki roller coaster. Okey, macam mana nak buat? Okey. Dia mudah kan? Kita buat sat je, tak sampai sebedek boleh siap ni. Okey, contoh A lah. H lebih besar daripada 110 dengan keadaan H adalah tinggi penumpang dalam sektor yang dibenarkan menaiki. Okey, tinggi penumpang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110. Sekurang-kurangnya, nampak? Bila sekurang-kurangnya kena ada tanda apa? Tanda bawah tu, satu tulisan. Ketaksamaan lebih besar dan juga ada tanda bawah tu. Kena tanda bawah tu, sekurang-kurangnya tu. Perkataan sekurang-kurangnya H lebih besar dan sama dengan. Okey, lepas tu B, T lebih kecil daripada negatif 5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku dan sebuah peti sejuk. Okey. Dia kata suhu pada ruang pembeku dan peti sejuk kurang daripada negatif 5. Pasal apa kurang? Kalau kurang, maksudnya tak ada tanda sama dengan di bawah ada satu garis, di bawah dia tak ada. Dia macam ni. Suhu pada ruang pembeku dan peti sejuk kurang daripada negatif 5 darjah Celsius. Okay. C. M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam RM bagi Encik Siva. Encik Siva, gaji Encik Siva lebih daripada 4,600 sebab M tu adalah gaji dia. M ialah pemberi ubah bagi gaji. Okay, selesai. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Ini mudah kan? Kita cuma mengolah daripada situasi yang diberikan. Kita tulis dalam bentuk ketaksamaan. Itu yang pertama waktu kerja. Yang kedua daripada ketaksamaan tu kita boleh buat dalam bentuk situasi. Okay. Kita tulis dalam bentuk situasi. Okey, ada nak tanya apa-apa? Okey, Muklis, Adam, ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Okey. Okey, sekarang ni cuba buat latihan, latih diri 7.2A ni. Okey, lepas tu saya cikgu nak tanya. 7.2A, cuba buat sekarang. 7.2A. Okey, boleh buat sekarang. Bina satu kesamaan linear berdasarkan setiap teori yang berikut. Okey, 1A, B, C, D. Okey, buat dulu. 1A, B, C, D. Okey. Boleh? Ada? Oh, ada.
Ya. Cuba buat. A macam mana buat? Harga RMX bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Macam mana nak tulis ketaksamaan ni? Macam mana nak tulis ketaksamaan? Harga bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Macam mana nak tulis? Ada. Macam tulis. Jadi. Tanda. Nak tulis kan? Nak tulis macam mana? Mukris. 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 Okey, Adam, macam mana Adam? Nak tanda tu. Mukris. Soalan 1A, macam mana jawab tu? Siapa boleh bagi jawapan? Harga RMX, dia punya pemboleh ubah dia ialah X. Bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Maksud dia 450,000 pun termasuk dan ke atas. Ke atas maksud dia harga dia mesti lebih daripada 450,000. Okey, macam mana kita nak tulis? Dalam bentuk ketaksamaan. Cepat. Dam, tengok aja kita boleh buat sat je, tak sampai 1 minit. Nama Chris. Cuba jawab lah. Okey. Soalan 1A. Cepat. Okey, macam mana kita nak tanda? Macam mana kita nak tanda 450,000 dan ke atas? Harga bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat. Macam mana nak tanda? Macam mana nak tanda? Macam mana nak tanda? Adam? Boleh tak? Okey. Apa jawapan dia? 1A. 1A. Apa jawapan dia? Adam. Chris. Ya, tengah nak buat. Tanda. Harga bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Nampak tak? Dan ke atas. 450,000 termasuk. Jadi kita nak buat X, pembeli ubah dia ialah X. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat?
Kena buat. Okey. Soalan A ya. A. Okey. Macam mana Chris? Boleh buat tak? Okey, kita ada harga dia, kita buat cikgu terang sini. Harga dia ialah, pembeli ubah dia ialah X. Harga dia ialah X. Harga dia ialah X. Harga sebuah rumah, dia kata kat kamu, X tu, harga dia ialah 450,000. 450,000 dan ke atas. Jadi maksud dia 400 dia lebih besar daripada 450,000 dan 450,000 pun termasuk. Jadi kita buat tanda dia lebih besar lah. Dan sama dengan 450,000. Okey. Harga rumah, okey, harga rumah dalam ringgit Malaysia X tu lah. Dia harga rumah berkembang tu 450,000 ke atas. Harga dia 450,000 dan juga ke atas. Ini tanda dah kita buat kesamaan, dapat jawapan dah. Ni saja. Okey. Tanda ketaksamaan. Kita tengok B pula. Dia kata markah lulus bagi satu ujian matematik ialah 50. Hajar mendapat Y markah dan dia gagal dalam ujian itu. Hajar. Okey, kita nak Hajar pula. Markah lulus bagi satu ujian matematik ialah 50. Hajar mendapat markah lulus bagi satu ujian matematik ialah 50. Jadi nak lulus tu mesti dapat 50 dan ke atas. Markah lulus bagi satu ujian matematik ialah 50. Markah lulus bagi suatu ujian matematik ialah 50. Jadi maksud dia siapa yang dapat 50 dan ke atas baru boleh lulus. Ada apa? Y jadi macam mana? Soalan B. Y dia jadi macam mana? Y dia lebih kecil daripada 50. Y itu lebih kecil daripada 50. Y lebih kecil daripada 50. Y ni apa dia? Y ni ialah markah bagi siapa? Bagi Hajar. Y ialah markah bagi Hajar. Dia fail, dia gagal sebab dia dapat kurang daripada 50. Contohnya, markah dia mungkin dia dapat 47, mungkin dia dapat 49, mungkin dia dapat 48, mungkin dia dapat 45, mungkin dia dapat dan sebagainya. Nampak tak? Jadi di sini pernyataan ketaksamaan dia kita buat macam ni lah. Okey, tu yang B. Yang C pula, jumlah peserta K bagi 5 pasukan bahas jika bilangan peserta dan setiap pasukan tidak melebihi 6 orang dalam satu pertandingan berbahas. Okey, jumlah peserta K. Jumlah peserta ialah K. Jadi kita tahu soalan C. Okey, C lah. C. Okey. Dia kata jumlah peserta K bagi 5 pasukan bahas jika bilangan peserta dan setiap pasukan tidak melebihi 6 orang. Apa maksud tidak melebihi? Dalam satu pertandingan berbahas. Jumlah peserta bagi 5 pasukan bahas, jumlah peserta bagi 5 pasukan bahas jika bilangan peserta dan satu pasukan tidak melebihi 6 orang dalam satu pertandingan berbahas. Okey.
Yang kedua, puan kasum mempunyai setingkat mata ganjaran yang beri satu mata ganjaran untuk setiap RM5 dibelanjakan. Puan kasum belanjakan RMQ dan layak untuk menebus hadiah eksklusif. Okey, C dengan D. Cikgu bagi tahu A dan B jawapan dia. Kamu cuba cari untuk C dan D. Okey, nanti cikgu hantar Google Form. Cikgu hantar Google Form untuk kamu selesaikan latihan 7.2A. Okey, nanti kamu snap, kamu hantar. Boleh? C dan D dan juga terus sambung kepada soalan nombor 2. Kemudian hantar kat cikgu dengan menggunakan Google Form. Okey, lagi cikgu hantar dia punya Google Form. Okey. Okey. Okey, kesimpulannya apa yang kita belajar hari ini ialah yang pertama sekali kita belajar iaitu kita menentukan situasi yang diberikan dan kita buat satu ketaksamaan berdasarkan kepada situasi yang diberi. Yang kedua kita belajar, dia bagi ketaksamaan, kita tulis balik situasi. Itu dia antara isi kandungan kita untuk hari ini. Jadi sepatutnya kita dah faham dah macam mana kita nak faham situasi yang diberikan dan juga faham cara untuk menulis ketaksamaan. Bagaimana nak gunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan juga sama dengan, mengikut situasi yang diberikan. Begitu juga kita buat sebaliknya, iaitu diberi ketaksamaan, kemudian kamu boleh tulis balik situasi yang berlaku. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, ada tanya apa-apa, tanya apa-apa, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesambung pula pada hari esok. Esok. Okey. Terima kasih semua.